Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam perjuangan, salam reformasi. Salam kita menghadapi PKP yang buat kali seterusnya. Terima kasih LTL Tasha Rathan. Abah Nur dari Kelang, terima kasih. Sebelum tu kita ada Fakrul Fauzi, kita ada Abdul Rashid Majidi, Nur Nilam, salam reformasi, lawan tetap lawan. Waalaikumsalam. Kimini Chan, Billy Arlio daripada Sabah, thank you Billy. Tasan, terima kasih, selamat malam Tasan, terima kasih, selamat malam bro. Dari Sabah, Francisca Ngan. LTL dari Kelang, Aaron Su, ramai rakan-rakan kita dari Sabah sebagainya. Terima kasih juga kerana masih lagi bersama dengan saya pada malam ini, dan kita tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, dan juga apa yang dikemukakan oleh Hamzah Zainuddin, sebaik saja baik daripada COVID. Terus sebelum itu kita mohon kepada rakan-rakan semua untuk share dan terus share live kita pada malam ini, insyaAllah. Dan kita akan komen sedikit berkenaan dengan kenyataan Hamzah Zainuddin, dan daripada mana akta dan sebagainya yang boleh didakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salam dari Puncak Alam, terima kasih. Salam Saiful. PD okey, thank you. Suara okey Suara okey, terima kasih Mustafa Rahman. TM teruk, betul. Mohon share rakan-rakan kulai clear. Kita belum start dulu lagi sebab biasanya saya ada time saya akan start. Salam reformasi Lan Bugis. YouTube ada live. YouTube tak ada live malam ni. Saya punya internet masih down. Hopefully malam esok ada dekat YouTube. Malam ni kita tak ada dekat YouTube. Sound buzzing. Sekarang sound buzzing LTL dari Wangsa Maju, Nur Arina, terima kasih. Selamat malam Bikul. Apa khabar? Muhammad Nuri Ajmal Kamal, LTL daripada OKU Penglihatan. Terima kasih saudara Muhammad Nuri Ajmal Kamal. Salam Tong Air. Tong Air Sarawak. Salam dari Singapura, terima kasih. Daripada Bintulu, thank you. Sound okay. Lagi ada Kantonis. IG tak ada. Malam ni IG tak ada. Saya ada satu phone je. Jadi tak boleh nak ada IG. So bila saya live dekat Facebook guna phone, tu je lah. IG tak ada. Okay. So pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. So banyak benda yang kita boleh ungkapkan. Pertama sekali, yang paling obvious lah bila saya bertanyakan
Kita ada 2 hari lagi sebelum habisnya PKP ni sepatutnya, pada 4 hari bulan. Hari ini Ismail Sabri membuat satu pengumuman, itu kira kita respect jugalah, berani kan. Di mana pengumuman mengatakan bahawa PKP akan dilanjutkan sehinggalah ke 18 hari bulan, which is another 2 weeks daripada tarikh 4 hari bulan. And not a surprise, bukanlah satu benda yang mengejutkan memandangkan sepanjang tempoh 3 minggu bermula daripada 11 hari bulan hari itu sehingga 4 hari bulan, itu 1, 2, 3 minggu ni tidak menampakkan penurunan yang drastik kepada jumlah kes. Hari ini 3,000 lebih bukanlah penurunan, dia hanya kembali kepada macam mula-mula kita menghadapi PKP dahulu. PKP yang kita mula hadapi pun lebih kurang saya rasa dalam 3,000 lebih. So it's just going back to the first PKP yang kita buat. Yang penurunan drastik ni, when we talk about penurunan yang berterusan, barulah kita boleh anggap sebagai dikira sebagai penurunan, baru boleh dikira sebagai flattening the curve. Daripada jumlah yang ada sekarang ini, kita tak nampak dia sebagai satu penurunan yang kira drastik. Dan saya nampak PKP ni berkemungkinan akan dilanjutkan for another probably a few more weeks, kita katakan. Jumlah yang turun hari ni pun, menurut berita yang saya baca, jumlah PKP, jumlah positif itu menurun, tetapi jumlah yang masuk ke dalam ward ICU itu meningkat. Kes turun, tetapi jumlah korban pesakit ICU meningkat, menurut laporan hari ini. Sebanyak 3,455 kes direkodkan hari ini. Sementara itu kes kematian akibat COVID mencatatkan rekod tertinggi hari ini dengan 21 kematian. Kes-kes kematian melibatkan 12 di Selangor, 4 di Sabah, masing-masing 2 di Johor dan wilayah persekutuan, dan 1 kes di Kedah. Sebanyak 20 kes kematian melibatkan warga negara dan 1 bukan warga negara. Dan daripada jumlah itu, Selangor masih lagi 1,145. Dan kalau kita tengok kluster-klusternya adalah daripada kluster tempat kerja Jalan Ragum, Bukit Rahman di Selangor, Parit Jamil Darat di Johor, Tapak Bidaan Ceras Kuala Lumpur, Taman Muhibah Pahang, Industri Serkam Melaka, Perak dan sebagainya. Okey. Saya macam saya kata itu, kalau yang 100 pun mengambil masa 6 bulan, 3 bulan untuk kita nak PKP, saya risau yang 5,000 ni saya tak tahu berapa lama dia akan mengambil masa PKP. Dan saya kata the only, even though not the bukanlah yang terbaik solution, tetapi itulah solution yang kita ada, vaksin. Dan kita dikejutkan hari ini apabila ada kawalan ekspor EU dikatakan bahawa penghantaran, KJ mengatakan penghantaran vaksin Pfizer COVID-19 menuju ke Malaysia tidak akan ditangguh disebabkan oleh kawalan ekspor dikenalkan oleh Kesultanan Eropah. Sebab dia ada satu kawalan ekspor. Sekarang ni EU tengah mengawal ekspor. Tapi dia kata Pfizer ni. Namun begitu kita kena faham, Pfizer yang sampai vaksin yang sampai ke Malaysia pada bulan Februari ini hanya berjumlah lebih kurang 1 juta vaksin. In total macam saya kata 12.5 juta. 12.5 juta sehingga akhir tahun ini, itu pun kalau tidak ada pertambahan vaksin-vaksin yang baru, which is only 39% daripada jumlah sepatutnya, dan dalam keadaan yang masih agak terlalu perlahan, kita kata. Ada yang tegur rambut saya. Dia lah, ini masalahnya bila rambut kedai keunting tak buka. Itulah dia. Saya takkan nak pakai minyak rambut tengah malam ni kan. Kejap lihat betul kerajaan tebuk atap yang melingkup. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan tebuk atap. So, sekejap. Saya boleh kata turunlah sikit nampaklah. Okey. Okey. Alright. Saya sempat membaca beberapa, saya dah beli buku Tommy Thomas. Untuk makluman, saya dah beli buku Tommy Thomas, dan beberapa kenyataan yang agak menarik yang dibaca. Saya tak habis baca lagi, tapi macam saya kata, pertama sekali yang saya sebut malam tadi berkenaan dengan Tommy Thomas dinasihatkan untuk letak jawatan sehari selepas beliau dilantik jadi Attorney General kerana Mahathir yang suruh, tetapi kemudian dia kata dia pun tak tahu nak tulis apa, ditarik balik. Tapi another interesting case yang dia ceritakan, interesting, bukanlah facts tetapi perception ataupun perception lah, sebab itu pandangan dia berkenaan dengan Tun Saleh Abbas. Dia kata Tun Saleh Abbas ni memang menjadi hakim sewaktu beliau menjadi lawyer. Dia antara hakim
yang mana dia kena deal selalu. Dan dia walaupun dia tak rapat dengan Tun Saleh Abbas ni, tetapi sewaktu kes dia didengar, sewaktu hearing, bukan hearing, dipanggil apa kita panggil, ialah macam hearing lah di masa zaman Mahathir yang nak membuang Tun Saleh Abbas. Tommy Thomas adalah antara lawyer yang volunteer untuk jadi defense lawyer kepada Tun Saleh Abbas. Sesuatu yang menarik untuk saya baca, tapi saya baca sampai part 2 je tadi. Dan dia kata sebenarnya Tun Saleh Abbas ni memang pro kepada kerajaan. Kepada kerajaan. Justice Hashim Harun, kalau tak silap saya, yang banyak attack kerajaan, bukan attack tetapi decision dia yang ke arah more kepada menjatuhkan, nak mengharamkan UMNO dan sebagainya. Tapi all in all, dia antara yang terlibat dengan kes masa itu bukan judicial review, tetapi macam satu keadaan di mana kehakiman kita dicabar oleh Mahathir pada waktu itu, sehingga menyebabkan dalam keadaan tersebut kita dapati kita dah hilang kepercayaan kepada kehakiman kita, ketelusan kepada kehakiman kita, kerana terdapat active interference oleh kerajaan terhadap badan kehakiman, sehingga menghilangkan keyakinan ketulusan kehakiman tersebut. Interesting, hari ini saya baca, saya tak sampai part ni, tapi Najib minta Tommy Thomas tarik balik dakwaan dalam buku, tuntut ganti rugi 10 juta. Najib saman Tommy Thomas 10 juta hari ini, disebabkan dalam kes dalam buku tersebut ditulis bahawa dia percaya bahawa Azilah mempunyai dia percaya bahawa Azilah, Sirul dan Azilah ini diperintahkan oleh Najib untuk pergi membunuh Altan Tuya, berdasarkan kepada kenyataan tersebut. Saya baca, bekas Perdana Menteri menuntut supaya bekas Peguam Negara Tommy Thomas menarik semula dakwaan. Di dalam memoarnya terhadap Najib yang mengatakan bahawa ahli parlimen itu memainkan peranan dalam pembunuhan warga Mongolia. Saya baca kejadian Thomas dulu. Thomas kata, Sirul Zah Umar memberikan bukti yang membenarkan dakwaan tertuduh bersama Azilah yang membabitkan keterlibatan bekas Perdana Menteri dalam pembunuhan Altan Tuya Sharibu. Dia kata di sini, Sirul memberikan bukti yang membenarkan dakwaan tertuduh. Yang membenarkan dakwaan tertuduh bahawa Azilah, bersama Azilah yang membabitkan keterlibatan bekas Perdana Menteri. Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, ini berdasarkan wawancara oleh seorang timbalan pendakwa rekanan yang diarahkannya untuk bertemu Sirul di Pusat Pertahanan Immigration Villawood di Australia. Saya meminta seorang DPP senior untuk terbang ke Sydney bagi meminta izin pihak berkuasa di sana untuk menemu buah Sirul mengenai kewibawaan pengakuan Azilah. DPP kanan saya menghabiskan banyak hari untuk mewawancara Sirul di Villawood. Keterangan Sirul mengesahkan, corroborate keterangan Azilah. Versi bersama mereka ada kredibiliti, terutama dengan mempertimbangkan dakwaan bahawa mereka dipenjara di pusat tahanan yang berlainan di dua negara tanpa ada cara untuk saling berhubung. Saya berpuas hati mereka bercakap benar. Okay. Now, ini kita cerita sikit berkenaan dengan kaedah untuk nak tuntutan saman defamation. So Najib mengatakan bahawa Tommy Thomas kena tarik balik kenyataan tersebut. Dia dalam hal ini dia bukan menuduh Najib itu tanpa sebarang bukti. Now, this is going to be interesting sebab benda ini sebenarnya akan backfire balik Najib. Benda ini akan backfire balik Najib. Kalau Najib bijak, dia jangan saman Tommy Thomas. Bagi saya, kalau dia bijak, dia jangan saman Tommy Thomas. Kenapa? Kalau kita tengok penyamanan kalau dia saman Tommy Thomas, isu Tommy kena kemukakan semua bukti-bukti yang mengatakan kenyataan itu benar. Dan itu nanti akan menimbulkan keresahan dan satu masalah kepada Najib. Dia macam ni, dalam kes saman defamation, saman fitnah ni, dia apabila seseorang mengatakan sesuatu yang fitnah, contohnya, saya baca dalam ini ada seseorang berkata kepada saya, dia bila saya minta derma, dia kata, Iswardi gunakan duit derma, dia songlap duit itu. Bila dia cakap Iswardi songlap duit derma tersebut, bila dia cakap demikian, itu adalah satu kenyataan. Bila you are making a statement, itu satu pertuduhan dibuat secara bertulis, secara publik, mencemarkan nama baik saya, maka saya boleh menyaman anda. Nah, untuk membuktikan, bila dalam mahkamah nanti, untuk membuktikan anda tak, maksudnya anda betul dan saya salah,
untuk membuktikan, untuk menang kes tersebut, anda kena membuktikan kenyataan bahawa Iswardi seorang duit derma tadi itu adalah benar. So macam mana anda nak membuktikan? Kenalah datang dengan bukti-bukti mengatakan bahawa Iswardi seorang duit tersebut. Ada bukti akaun, ada bukti saksi, apa-apalah yang bukti mengatakan Iswardi seorang duit tersebut. Now isu dia, kalau anda tak boleh bawa bukti tersebut, maka anda dikatakan memfitnah, maka benar dakwaan saya anda memfitnah, so anda kena bayar saya sejumlah tertentu. So maksudnya di sini defense kepada defamation, libel ataupun slander ni, libel ataupun slander ini adalah fakta. Adalah fakta. Kena anda kemukakan fakta untuk membenarkan dakwaan tersebut. Dalam kes ini, Najib minta Tommy Thomas menarik balik dakwaan bahawa, kalau saya baca kenyataan Tommy Thomas, dia kata, saya berpuas hati mereka bercakap benar. Maksudnya, sekarang ini, Tommy Thomas dalam kapasiti dia sebagai seorang AG, telah menghantar seorang pegawai DPP, Deputy Public Prosecutor, pendakwa raya kanan dia, pergi ke ke Australia, pergi berjumpa dengan Azilah. Okey, pergi berjumpa dengan Azilah dan beberapa hari menemui bual beliau. Akhirnya cerita Azilah itu selari dengan cerita Sirul di Malaysia. Dan dia mengatakan, tak mungkin mereka berdua ini. Biasanya macam ni tuan-tuan. Kalau dua orang ni berkomplot, bila dia orang berpisah, biasanya after a while cerita kita tu akan jadi lain. Tetapi kalau benda itu betul-betul berlaku dalam hidup kita, most likely cerita itu kalau kita bercakap benar, dia tak akan jauh. So dalam kes ini dia kata, saya dah interview Azilah, saya dah interview Sirul, saya dah tengok kes tersebut. Dia kata bahawa kesimpulan dia buat, saya berpuas hati mereka bercakap benar. Itu yang disebut di dalam kes tersebut. Dia kata saya berpuas hati mereka bercakap benar. Now, bila Najib nak saman Tommy Thomas, di dalam mahkamah tu nanti, Tommy kena present, dia kena bawa DPP sebab dia panggil hearsay lah kan. Tapi dia kena bawa DPP tersebut yang dengar cakap Azilah, sebab Azilah tak ada kan. Azilah sekarang ni dekat Australia. Sirul dekat Australia, bukan Azilah. Sirul dekat Australia, Azilah dekat penjara. So dia kena bawa Sirul, dia kena bawa Azilah keluar. Dia kena buktikan bahawa apa yang dia cakapkan itu benar berdasarkan apa yang dicakapkan oleh dia orang dua ni. So dia bukan kata, ya saya dapati Najib bunuh Altan Tuya. Tak. Sebab dia tak boleh nak dakwakan dakwaan tersebut. Dia cuma boleh membuktikan bahawa apa yang disebut oleh Sirul, apa yang disebut oleh Azilah, itulah yang sebenarnya. Konklusi itu berdasarkan apa yang dibuat. And opinion berdasarkan fakta, bukan fitnah. Opinion berdasar fakta, bukan fitnah. Jadi, saya tak tahulah, kita interested nak tengok kes ni nanti. Opinion berdasarkan fakta, kita kumpul-kumpul fakta dan kita come up with an opinion on a fact, fakta keadaan, bukan fitnah. Dia bukan menuduh macam gitu tanpa bukti. Bukti itu ada. Apa konklusi kepada bukti tersebut is irrelevant. Kalau kita kata tak bersalah pun okey, nak kata bersalah pun okey. Kalau macam itu susahlah kita semua kata Najib bersalah. Adakah Najib nak kena saman kita semua? It's a problem there. Now, another problem kepada Najib nanti apabila dia start bawa kes-kes ini ke mahkamah. Tommy Thomas dia bawa saksi ni, saksi tu, saksi ni, satu. Cerita Altan Tuya ni akan keluar sekali lagi. Bukti-bukti akan digali sekali lagi. Itu akan mendatangkan satu malu yang besar kepada Najib. So, benda ni akan makan diri dia sendiri. Bagi saya, lawyer Najib ni simple je. Dia nak duit Najib je. Kalau saya jadi Najib, saya kata jangan saman. Kalau saya jadi lawyer Najib, saya kata jangan saman. Sebab that is the avenues. Unless kalau tiba-tiba Tommy Thomas kata, tak apalah aku tarik balik kenyataan tersebut. Tommy Thomas ni bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Dia chambering tahun 1976. Setahun sebelum saya lahir. Mak bapak saya kahwin tahun 76 tu, dia dah chamber dah. Lawyer yang very senior. Dia very senior lawyer, very well professed, dan dia duduk di dalam bar council. Sangat tahu tentang undang-undang. So jangan kita I mean with all due respects lah, kita akan tengok kes ini nanti. Very interesting. Dan dia antara lawyer kepada Tan Sri Tun Salih Abbas sewaktu kes hearing dia dahulu. I might wrong on this, tapi then again itu pendapat saya. Alright. So balik kepada cerita kita tadi.
InsyaAllah tak lama lagi memorandum rakyat Malaysia akan menghantar satu lagi memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong pada 2 hari, dalam masa 2 hari lagi ni. Dan antara yang menghantar, NGO yang menghantar ialah di antara NGO dan juga movement, gerakan yang menghantar adalah gerakan saya yang diasaskan oleh saya dan tim-tim saya, iaitu Sukarelawan Bina Negara. InsyaAllah kita akan bersama Pak Mus untuk menghantar memorandum tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong pada 4 hari bulan, memohon agar Yang di-Pertuan Agong menarik balik darurat ini kerana dia sebenarnya menggantung tugas parlimen, menggantung satu-satunya harapan rakyat untuk menyelesaikan masalah, at least kalau tak dapat menyelesaikan masalah negara sekarang ini, paling kurang mengurangkan bebanan rakyat yang berlaku di dalam negara kita sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Yang di-Pertuan Agong, kalau Yang di-Pertuan Agong lihat benda ni, kesusahan rakyat itu benar. Dia bukan siksa kubur je benar, kesusahan rakyat itu benar. Apa yang berlaku dalam kehidupan kami ini benar. Bila parlimen itu digantung, kerja kami tak ada itu benar. Bantuan kami tak dapat itu benar. 5,700 lebih beras di bawah skim beras ke My Makanan ke My Food ke whatever diberikan kepada penduduk Kuala Lumpur setiap minggu. Macam mana penduduk Sarawak? Macam mana penduduk Sabah? Macam mana penduduk Kelantan? Macam mana penduduk Terengganu? Macam mana penduduk Kedah? Macam mana penduduk Johor? Macam mana penduduk Melaka, Pantai Menjenuh, penduduk Perlis? Macam mana penduduk Pulau Pinang? Kami ni bukan warga negara ke? Macam mana bantuan kepada 1 juta penduduk Malaysia yang tak dapat apa-apa bantuan sewaktu PKP? Apa-apa bantuan pun tak dapat. Bagaimana keadaan kami semua? Jadi bila satu kerajaan ini ditakbir unilateral secara satu pihak, keputusan itu dibuat oleh satu pihak, oleh kerajaan minoriti yang tidak mempunyai apa-apa majoriti, tapi menggantung kerajaan majoriti yang ada, itu menimbulkan satu persoalan yang amat besar. Dan suka atau tidak, Yang di-Pertuan Agong kena bertanggungjawab ke atas perkara ini. Semakin lama benda ini dibiarkan, semakin lama benda ini Sarawak kata ditandah, semakin lama benda ini dibiarkan berlarutan, dia bukan mencederakan orang-orang politik. Dia merosakkan, mencederakan, mendatangkan kebobrokan kepada rakyat. Rakyat marhain seperti kami ni. Minta maaf kami kata, tuanku, kami tak ada anak yang boleh minum air di dalam kolam, tuanku. Kami tak ada. Anak-anak kami nak minum air di atas kolam pun ada yang tak mampu, tuanku. Ni saya nak cerita ni. Realiti masyarakat, tuanku. Jangan kata makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Belum tentu ada yang ada makanan, tuanku. Saya berjalan on the ground dengan rakan-rakan kami. Kami jumpa on the ground, kami berjalan. Kami berjumpa dengan masyarakat, tuanku. Yang tuanku tengok Albert Liu, Ustaz Albert Liu yang dia buat tu, itu sedikit terlalu, itu just a tip of the iceberg masalah yang menimpa rakyat kita, tuanku. Yang dia tunjuk dalam dia punya video, dalam dia punya gambar itu sedikit, tuanku. Dia ada banyak lagi yang dia tolong, dia tak cerita kat orang pun. Dan itu adalah suatu yang wajar kita ikuti. Macam hari ini bila Ustaz Labelu tak dibenarkan pergi di pulau untuk buat sekolah. Dia kata boleh kena penjara, denda 100,000, penjara 3 tahun maksimum. Bagi saya, sepatutnya daripada dia cakap kepada Ustaz Albert Liu macam tu, apa kata jumpa Ustaz Albert Liu, okey Ustaz, macam mana Ustaz boleh selesaikan masalah tu? Masalah ni kami tak boleh selesai. Macam mana Ustaz boleh selesai ya? Cuba Ustaz share kepada kami. Oh, macam ni ke caranya? Okey Ustaz, kami boleh bantu. Kenapa nak hukum kalau kita boleh facilitate? Kenapa nak hukum kalau kita boleh facilitate, kita boleh bantu? Ini kaedah dan cara yang kita boleh bantu. Sepatutnya kerajaan Melayu Islam kena bantu. Pergi ke Sabah tengok. Kita when we talk about pendidikan, dia tak ada kira ada IC ke tak ada IC. Dia bukan isu dia. Anak-anak yang tak ada IC ni, kita tak bagi pendidikan kepada dia, dia akan duduk di negara kita. Dah besar dia nak jadi apa kalau dia tak ada pendidikan? Kalau dia tak ada pendidikan, berkemungkinan dia akan berpeleseran, dia akan jadi penyamun, perompak. Dia menimbulkan masalah sosial. Tapi dengan pendidikan, sekurang-kurangnya kita ajar anak ini tentang moral, tentang ilmu, tentang sesuatu masa dia dewasa nanti berguna
untuk dia kembali membantu mak bapak dia, membantu keluarga, membantu masyarakat. Paling-paling kurang. Tapi kalau kita sekat mereka dengan pendidikan, kita sekat peluang mereka untuk mendapat perkara yang paling atas seperti makanan. Jangan, benda ni bukan hadis, saya tak tahu hadis ke tidak. Kefakiran itu mendekatkan manusia dengan kekufuran. Kerana miskinnya, orang boleh merompak, mencuri, bunuh. Kerana miskin, seseorang boleh sanggup buat apa saja. Kerana lapar perut ni tuan-tuan. Tapi nak bercakap dengan ni, siapa yang boleh dia bercakap? Siapa yang berani nak bercakap? Ni, Hamzah Zainuddin kata hari ini, kita kata bahawa Anwar Ibrahim akan didakwa. Anwar Ibrahim banyak sangat kalau cari. Anwar Ibrahim akan didakwa. Hamzah Zainuddin keluar daripada sakit COVID, terus nak pergi dakwa. Hebat. Kerajaan minoriti. Kerana apa? Kononnya derhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong. Nah, kalau kita baca surat tersebut, tak ada derhaka pun. Yang derhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong, siapa? Kerajaan Perikatan Nasional. Hamzah Zainuddin yang derhaka. Derhaka macam mana? Kuasa yang di Pertuan Agong adalah untuk memanggil, untuk prorok, untuk membatalkan, untuk memanggil sidang parlimen. Itu kuasa yang di Pertuan Agong. Dengan mewujudkan akta darurat tersebut, mereka telah menggantung kuasa yang di Pertuan Agong. Sekarang bagi tahu saya, siapa yang derhaka kepada yang di Pertuan Agong? Siapa yang derhaka kepada yang di Pertuan Agong sebenarnya? Kalau bukan mereka yang derhaka kepada yang di Pertuan Agong. So, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan didakwa di bawah akta mana? Tak ada akta kecuali satu. Akta hasutan. Akta yang diwujudkan 1945 yang sepatutnya dihapuskan oleh Najib tak dihapuskan. Sepatutnya dihapuskan oleh Mahathir tetapi tidak dihapuskan. Kerana akta itu ada tempat dia di dalam perlembagaan. Ada. Tujuan akta tersebut Decathlonian. Apalah aku nak sebut. Satu akta zalim yang digunakan untuk menindas orang-orang kita ni semua untuk bercakap. Untuk kita nak menyuarakan pendapat kita, ditakut-takutkan. Dia kata beberapa individu lain akan ditangkap dan ditahan di bawah akta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah jatuh ke tahap sampaikan digunakan undang-undang untuk mengugut kita. Seolah-olah benda ni mengulang balik benda yang berlaku 1998 kalau kita ingat. Peristiwa yang berlaku 1998 itu sekarang ini berulang kembali. Mungkinkah semangat rakyat itu akan kena kembali berulang? Mungkinkah kita kena ingatkan balik kerajaan ini bahawa kuasa ini adalah kuasa rakyat? Bahawa kerajaan ini adalah kerajaan rakyat. Yang menaikkan mereka adalah rakyat. Yang menurunkan mereka juga boleh jadi adalah rakyat. Kenapa kita tak boleh kata demikian? Kenapa kita tak boleh bangkitkan perkara ini? Apakah rakyat ini wajar hanya bisu, hanya pekak, hanya tuli? Adakah rakyat ini hanya biar menderita, tak boleh nak cakap apa? Perut lapar, biarlah senyap, tak boleh cakap. Perut kau lapar, tak boleh cakap, nanti kena tangkap. Nanti derhaka. Tak ada makanan, tak ada pendapatan, tak boleh cakap, nanti derhaka. Nanti masuk penjara. Kita ingat tahun 98 dulu bagaimana mulut kita disekat, tangan kita diikat. Macam mana kita dipaksa untuk tunduk kepada satu ideologi. Bagaimana kita dipaksa untuk makan dakwah dan juga propaganda untuk memastikan kita patuh, taat, setia, tak boleh mempersoalkan kerajaan pada masa itu. Yang diketuai oleh tak lain tak bukan Saka 95. Atuk Saka 95. Tak lain tak bukan. Dan kerajaan sekarang ini learn from the best. Kerajaan sekarang ini learn from the best. Who is the best? Tun Mahathir Mohamad. They have learned from the best. Dia gunakan undang-undang untuk press kita. Dia guna undang-undang untuk tutup mulut kita. Dia guna undang-undang untuk menindas kita. Sampai ada yang kata kepada saya, hati-hati Is. Hati-hati dia kata. Tuan-tuan, penjara siksa
adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kita boleh penjarakan jasad seseorang, tetapi kita kena ingat, semangat, jiwa, sesuatu yang tak boleh dipenjarakan. Ugutan itu kita boleh buat ugutan. Buat. Teruskan buat ugutan. Sebab kita tahu rakyat sekarang ini bukan bodoh. Bila rakyat sudah mulai lapar, makanan tak ada, pada masa itu nanti kau akan jadi penentu. Penentu kepada kerajaan sekarang ini, benar-benar kerajaan prihatin ataupun kerajaan yang hanya kemaruk gila kuasa untuk memastikan mereka terus memegang tampuk agar jawatan, kuasa, pangkat, projek, kroni mereka terpelihara. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan ini tidak lebih, bukan kerajaan membela rakyat. Siapa yang berani kata kerajaan ini membela rakyat? Jcom dapat dedak 45 juta, bolehlah. Dapatlah 2,000 sebulan daripada penggerak komuniti negara, bolehlah. Tetapi kami sebagai rakyat biasa, kami dapat apa? Kami sebagai rakyat biasa, kami dapat apa? Kami tak dapat apa. Yang kami dapat hanyalah kelaparan, keadaan ekonomi tidak menentu, keadaan politik tidak menentu, kesukaran kita mendapat pekerjaan, pelabur asing lari. Itu yang kita dapat. Kita tak tahu pergerakan kita, movement kita lepas ni ke mana. Kita tak tahu bagaimana sekarang ini, the next 6 months, the next 1 year, apa akan berlaku. Tak ada siapa boleh mempersoalkan keadaan ini. Sekurang-kurangnya jahat si Mahathir dahulu, dia tak pernah panggil darurat, tuan-tuan. Dia tak pernah panggil darurat. Yang ini darurat ini, dia gantung parlimen. Untuk apa? Atas tujuan apa? Sebab apa? Keadaan kenapa? Kita telah kembali ke zaman penindasan. Zaman di mana kerajaan itu berada dalam keadaan mereka terlalu desperate kepada kuasa. Dalam keadaan di mana mereka terlalu kemaruk untuk memegang kuasa, mereka takut hilang kepada kuasa tersebut. Itu saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Bahawa pengkhianat ini tidur malamnya tak pernah tutup dua-dua belah mata. Dia akan ada satu mata terbuka. Kerana apa? Dia akan memastikan bahawa kuasa, pangkat, darjat dia tak tahu esok apa akan berlaku. Itu pengkhianat yang kita ada sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini. Yang ada orang sanjung sekarang ini. Kononnya dia bagi BRIM. Kalau aku jadi Perdana Menteri pun aku bagi BRIM lah. Mungkin lebih daripada tu kot. So what? Apa masalahnya? Dah dia kerajaan, itu kerja dia. Itu saya sebut semalam. Takkan kita nak berterima kasih dengan ATM machine. Kerja dia keluarkan duit kita. Bukan duit orang lain, duit kita. Lainlah kalau Muhyiddin Yassin keluarkan duit poket dia. Macam mana Ustaz Albert Liu buat. Itu tak apalah. Lain daripada tu. Duit siapa? Duit kita. Duit rakyat. Duit rakyat. Sebab itu saya kata sekarang ini, yang main benda ini, jangan kita ingat di belakang mereka siapa? Siapa di belakang mereka bagi memastikan tertutup mulut Anwar Ibrahim? Bagi memastikan rakyat ini tidak bangkit. Engkau lupa Anwar Ibrahim itu hanya satu jasad tubuh. Tetapi di dalam jiwa kami semua, rakyat Malaysia ini, ada semangat, ada perjuangan, ada spirit Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam diri kami. Kau boleh tangkap satu manusia, tetapi penjara engkau tidak akan muat seluruh kami yang akan bangkit kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim disentuh tubuhnya. Siapa berani kata? Siapa berani kata? Nak cuba buat? Sila. Kita menyebut negara ada undang-undang. Undang-undang apa yang kau laksanakan sekarang? Engkau menyebut negara ada undang-undang. Undang-undang apa yang kau laksanakan sekarang? Kau telah melanggar perlembagaan, menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Dengan menggantung parlimen. Kau nak menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong lagi. Kau nak menderhaka kepada perlembagaan. Kita bukan mendesak, kita bukan menentang darurat. Kita memohon dengan ihsan kepada Yang di-Pertuan Agong agar dipertimbangkan, kepada Majlis Raja-Raja, agar dipertimbangkan
agar darurat ini ditarik balik. Demi siapa? Bukan demi pemimpin-pemimpin ni. Demi rakyat. Dibuka balik parlimen. Demi siapa? Demi rakyat. Untuk tujuan apa? Kerana rakyat. Agar dibincangkan kenapa vaksin hanya 12.5 juta. Kenapa company ini dapat projek ini. Kenapa menantu Pak Lah boleh dapat projek 1 bilion. Kenapa projek ini boleh dibagikan Kementerian Sains dan Teknologi bukan KKM. Kenapa KKM tak tahu pun pembelian vaksin Pfizer dengan jumlah yang sedemikian. Dedahkan siapa yang pergi berunding dengan Pfizer dengan jumlah tersebut. Siapa? Tuan-tuan, satu benda yang jelas sekarang ini berlaku. Kita hidup di zaman, bagi anak-anak muda, kalau anda merasakan kalau anda tak tahu, tak pernah merasa zaman kami tahun 1998 dulu, bagi saya lah, tak lama lagi anda akan merasai. Bagi saya lah, tak lama lagi anda akan melalui apa yang kami lalui. Manusia yang rakus kepada kuasa, manusia yang berpaut dan takut kepada kehilangan kuasa tersebut akan sanggup melakukan apa saja. The end justify the means. Matlamat menghalalkan cara. Walaupun terpaksa melakukan satu tindakan yang dianggap sebagai paling laughable, satu benda yang memalukan, yang ditertawa oleh dunia pun tak apa. Asalkan mereka boleh memegang tampuk kuasa dan terus kekal berkuasa. Kerajaan sekarang tidak ada majoriti. Saya dah kata, yang di-Pertuan Agong harus sedar bahawa kerajaan yang memohon kepada yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan darurat tidak mempunyai majoriti. Bukan kerajaan yang mempunyai majoriti. Saya sudah menyatakan, paling kurang maksimum pun mereka ada 109. Tetapi berdasarkan kepada jumlah yang menghantar daripada Yang di-Pertuan Agong untuk memohon menarik balik darurat dan yang akan menghantar, mereka hanya ada dalam sekitar 90 saja yang terus menyokong mereka. Selebihnya itu adalah kerajaan minoriti. Dan saya kata, kalau kita kata bahawa mempertikaikan mengenai keabsahan, the validity of advice, nasihat yang Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong itu sebagai menderhaka, kita kena ingat, Mendiang Kalong Ningkan pernah lawan kerajaan Malaysia di mahkamah dalam menentang deklarasi darurat 1966. Adakah itu dikonsider sebagai derhaka? Tak. Kerana itu adalah avenues yang diberikan oleh undang-undang. Kita kena ingat, raja kita adalah raja berperlembagaan. Subject to perlembagaan. Jelas di dalam perlembagaan. Untuk menjadi Perdana Menteri, artikel 43 menyatakan perlulah mendapat sokongan majoriti ahli dewan. Sekiranya dia tidak mendapat sokongan majoriti ahli dewan, dia ada dua perkara saja dia boleh buat. Yang pertama, letak jawatan. Yang kedua, kena bubarkan parlimen. Ada dua saja avenues. Artikel 43. Maknanya, sewaktu Nazri mengatakan tidak sokongan dia terhadap Muhyiddin Yassin, pada waktu itu Muhyiddin Yassin sudah tidak mempunyai majoriti. Kalau beliau tidak mempunyai majoriti, macam mana dia boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan darurat? Kerana pada ketika itu dia sudah hilang status sebagai Perdana Menteri. Itu yang kita persoalkan. Itu yang kita nak mahkamah decide. Adakah beliau masih boleh dianggap sebagai seorang Perdana Menteri, sedangkan secara majoritinya beliau sudah hilang kelayakan sebagai seorang Perdana Menteri? Tommy Thomas di dalam buku dia juga mendedahkan bahawa yang sewaktu Sheraton berjumpa dengan di-Pertuan Agong, sudah ada 117 SD yang menyatakan bahawa mereka menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada waktu itu, bulan Februari tahun lepas. Hari ini didedahkan 114 SD, bukan SD, 114 surat telah dihantar oleh ahli parlimen
kepada Yang di-Pertuan Agong agar menarik balik darurat ini dan banyak lagi akan menyusul. So dalam keadaan ini kita nak kata apa kerajaan ini? Kita nak kata apa kerajaan ini? Adakah kerajaan ini kerajaan yang ada majoriti? Kalau berani kerana ada majoriti, adakan sidang parlimen. Kita buat undi percaya atau tak percaya. Buktikan bahawa anda ada majoriti. Sehingga ke hari ini, daripada bulan Mac tahun lepas, sehingga ke hari ini, 1 tahun, tidak pernah sekali pun Muhyiddin Yassin membuktikan bahawa beliau ada majoriti. Dalam Dewan Rakyat, maksimum pun yang mengundi dalam bajet hari itu 111. Itu maksimum. Maksimum 111. Selain daripada itu, tak ada kelaikan. InsyaAllah kita akan menghantar memorandum 4 hari bulan ini, insyaAllah. Kita doakan semoga Yang di-Pertuan Agong menerima rintihan rakyat ini. Sebarkan, sebar luaskan, InsyaAllah. Terima kasih kepada yang menderma, kepada masjid dan laluan TV serta aircon. Alhamdulillah kita dah berjaya beli 1 aircon, 3 horsepower kepada masjid tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang menonton. If anything happen, percayalah. Jangan takut, jangan gentar. Jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut, bukan petir. Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. LTL. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.